Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad, masih lagi pada peristiwa tahun ke-9 Hijriah, atau bukan, kita masuk ke peristiwa tahun ke-9 Hijriah. Yang sebelum ni kita bincang berkenaan dengan peperangan Hunain dan kemudian perang Taif. Kemudian Nabi SAW menghantar pengutip zakat, amil-amil untuk mengutip zakat, dan kita bincangkan kisah Ibn Lutbiyah yang mengambil hadiah ketika dia bekerja sebagai pengutip zakat. Lalu Nabi SAW murka atas perbuatannya, dan Nabi kata perbuatannya mengambil hadiah itu ketika bertugas sebagai pengutip zakat itu termasuk daripada riswah ataupun hadiah yang dilarang untuk seseorang pegawai yang dilantik oleh kerajaan pemerintah untuk bekerja, tak boleh ambil hadiah. Hari ini kita masuk pula peristiwa seterusnya, iaitu peristiwa tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah ni dia lebih terkenal dengan satu istilah, dia panggil Amul Wufud. Dia terkenal dengan satu istilah, dia panggil Amul Wufud, iaitu tahun di mana banyaknya rombongan-rombongan, delegasi-delegasi yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Setelah kita pelajari bahawa Nabi SAW berjaya menawan kota Mekah, maka terzahirlah pada orang-orang Arab sekalian akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita baca, kita ingat lagi masa kita baca dulu sebelum ni, bahawa antara perkara yang mula-mula mereka terhalang daripada nak ikut Rasulullah SAW ni, mereka nak tunggu dan lihat. Kata kalau Rasulullah ni benar, maka Allah Ta'ala akan bagi kemenangan kepada mereka. Kalaulah Rasulullah ni tak betul, Muhammad ni tak betul, maka dia akan dikalahkan. Dan setelah berlakunya pembukaan kota Makkah, lepas tu berlaku perang Hunain, berjaya mengalahkan Bani Thaqif yang besar. Kemudian pula Bani Hawazin masuk Islam beramai-ramai, satu kabilah masuk Islam. Maka itu telah menyebabkan kegerunan ataupun menyebabkan semua kabilah-kabilah yang lain rasa takutlah, sebab kabilah yang besar-besar semua dah masuk Islam. Betul, tahun ini dia dikenali sebagai Amul Wufud. Jadi kita akan tengok dalam bab-bab yang akan datang, banyak kisah kabilah ni datang, kabilah itu datang, dikenali sebagai Amul Wufud, iaitu ramainya yang datang masuk Islam, jumpa dengan Nabi SAW. Tapi sebelum berlaku kedatangan kabilah-kabilah ni, maka berlaku satu peperangan, berlaku juga beberapa misi-misi ketenteraan yang kecil. Antara yang kita nak baca hari ini iaitu beberapa pasukan dan delegasi pada tahun ke-9 Hijriyah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, iaitu fi saraya wal bu'uth fi sanati 90, iaitu pada tahun ke-9. Disebutkan bahawa pasukan Uyainah bin Hisn al-Fazari menuju Bani Tamim. Uyainah bin Hisn menuju Bani Tamim. Siapa Uyainah bin Hisn? Kita tahu Uyainah bin Hisn ni masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah. Dan kita dah sebut banyak kali dah, Uyainah bin Hisn ni jadi yang gedeber. Dia ni yang
Dia ni kasar, keras, degil, tetapi dia ni ketua kaum dia. Dia ni ketua kaum dia, Bani Fazarah. Ganas. Sebab itulah kalau kita baca kisah-kisah Uyainah bin Hisn, kalau kita buka biografi-biografi dia yang dikarang oleh para ulama, antara kisah yang selalu para ulama sebutkan berkenaan Uyainah bin Hisn ni, iaitu kisah yang dia masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia main masuk terjah je. Dia nampak Aisyah radhiyallahu anha. Dia pandang. Dan Rasulullah pun keluar. Masa ni sebelum hijab lah. Dan Rasulullah pun keluar. Dia pun kata, ya Rasulullah. Dia kata, nak tak aku bawakan wanita yang lebih cantik daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nampak gedebel dia. Tak hormat. Kata Aisyah, la. Tak perlu. Maksudnya Nabi SAW hormat Aisyah radhiyallahu anha. Tak perlu, dia kata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata, ukhruj fasta'zin. Kata, tak boleh kau keluar dulu. Dan kau dah minta izin main masuk terjah rumah orang ni, apa pasal? Dia gedebel, gangster dia. Dia kata, faqala, dia kata, yaminun alayya. Dia kata, aku pernah sumpah bahawa aku takkan minta izin bila aku masuk ke rumah Puak Mudhar. Maksudnya keturunan Mudhar ni semua. Sebab Nabi kan keturunan Mudhar bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad, kan? Bin Ma'ad bin Nizar bin Mudhar. Nabi keturunan Nabi SAW Mudhar. Nabi keturunan Arab Mudhar juga. Jadi kata, aku dah sumpah dah dulu, aku masuk rumah Mudhar ni, aku takkan bagi salam. Sejak dulu lagi aku takkan bagi salam. Nabi pun diam je. Nabi tak marah dia. Dan bila Uyainah dah beredar, Aisyah kata, siapa tu ya Rasulullah? Man hada? Nabi kata, hada ahmaqun muta'. Nabi kata, dia ni orang bodoh yang ditaati. Orang bodoh yang ditaati. Ahmaqun muta'. Ahmaqun muta'. Orang bodoh yang ditaati. Maksudnya apa? Sebab apa dia kata orang bodoh yang ditaati? Sebab dia ni orang yang ialah kasar perangai dia, gedebel, tak ada adab. Tapi sebab dia orang yang besar dalam kaum dia. Jadi Nabi SAW berharap kalau dia boleh lembutkan hati Uyainah bin Hisn ni, maka kaum dia akan masuk Islam. Dan memang terbukti. Lepas tu kaum dia masuk Islam. Bani Tamim. Bani Fazari, Al-Fazari buat Bani daripada Bani Tamim. Nanti kita akan tengok nanti insya-Allah dalam kisah yang akan datang. Dan pernah sekali Nabi SAW kata bila Uyainah bin Hisn nak datang, ada seorang lelaki nak datang. Satu hadis tersebut, ada seorang lelaki nak datang jumpa Rasulullah SAW. Nabi kata, bi'sa akhul ashirah. Bi'sa akhul ashirah. Dia ni orang yang paling buruk sekali perangai dengan keluarga dia. Dia buruk sekali perangai dengan orang lain. Tapi bila Rasulullah SAW datang, bila Uyainah ni datang jumpa Nabi SAW, Nabi layan dia dengan baik. Nabi senyum apa semua. Bila dia beredar, Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi kau kata bi'sa akhul ashirah. Dia ni buruk perangai dia dengan keluarga dia. Okey. Naam. Dia kata, dia ni buruk perangai dia Rasulullah, tapi bila kau datang, dia datang, kau layan dengan dia. Nabi kata, inna min syarran nas. Sungguh Nabi kata, sungguh seburuk-buruk orang ialah man tarakan nasu ittiqa'i syarrih. Ittiqa' syarrih. Sungguhnya seburuk-buruk orang itu ialah orang yang dia manusia meninggalkannya kerana perangai dia buruk. Perangai dia buruk. Maksudnya kadang-kadang kita ni layan dia sebab tak nak perangai buruk ni dia. Itu je. Maksudnya kita seburuk-buruk manusia lah orang tinggalkan dia, tak apa-apa nak layan dia, ataupun tarakan nas, maksudnya manusia tinggalkan untuk berdebat dengan dia, untuk betulkan dia sebab dia ni teruk perangai. Jadi disebabkan itulah Uyainah bin Hisn ni. Tetapi Nabi SAW layan dia. Tak ada waktu kisah kita bincang sebelum ni, kisah pembukaan kota Mekah, Nabi bagi dia 100 ekor unta, bahkan satu lembah unta. Yang kemudian dia pergi patah balik ke kaum dia, dan dia kata kepada kaum dia, wahai kaumku, sungguhnya Rasulullah SAW kalau dia sedekah dengan keadaan dia tidak takut kemiskinan. Kaum pun banyak masuk Islam. Bani Fazarah ni banyak masuk Islam lepas tu. Dan dia terlibat dengan banyak perangan. Perang Taif diikut, perang Hunain diikut. Tapi cumanya lepas Rasulullah SAW wafat, dia pernah murtad sekejap. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia pernah join Nabi palsu. Satu Tulaihah
al-Asadi, Tulaihah al-Asadiyah. Tulaihah al-Asadiyah, Tulaihah. Kemudian dia ditangkap, sekali lagi ditangkap, dan kemudian bila ketangkap tu dengan Umar Khattab apa semua, Umar Khattab maki dia lah. Umar Khattab marah dia. Kata Ibnu Mas'ud pun sedih tengok Ibnu Mas'ud kata khabita wa khasirta, kata rugilah kau. Habislah kau dulu orang yang Nabi SAW buat baik dengan kau dulu. Akhirnya dia pun taubat dan dia masuk Islam balik, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberi keamanan, jaminan keamanan bagi dia. Dan yang menarik lagi fakta berkenaan dengan Uyainah bin Hasin ni, Uthman bin Affan kahwin dengan anak Uyainah bin Hasin. Uthman bin Affan kahwin dengan anak Uyainah bin Hasin. Sebab apa? Sebab cantik agaknya, wallahu alam. Okay. Sebab kan Uyainah kata kabilah kami ni perempuan lagi cantik daripada daripada orang lain. Dan akhirnya barakallahu fiik, tapi masa perkahwinan tu berlaku juga perkara yang sama juga, iaitu Uyainah memang masuk je rumah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan marah. Kata kau ni memang masuk je rumah orang, tak minta izin. Okay. Walaupun dia kata pak mentua kan, tapi memang masuk je, tak betul lah. Okay. Maka kata Uyainah bin Hasin, aku pernah masuk rumah Rasulullah tak minta izin. Aku pernah masuk rumah Umar Khattab tak minta izin, dan kau dan Umar Khattab lagi bagus daripada engkau dan lebih garang daripada engkau yang kami takut Umar Khattab, aku memang masuk je tak minta izin. Maksudnya gedebel dia sampai dia hujung nyawa dia. Uyainah bin Hasin Al-Fazari. Apa faedah saya bawa cerita ni? Nak cerita bahawa ya kita ni macam kita sekarang, kita ada banyak kawan-kawan kita kadang-kadang atau keliling kita orang yang kasar perangai dia. Tapi dia nak sunnah. Tapi sebabkan dia ni membesar dalam keadaan dia yalah, suasana dia gangster, cakap kasar, melawak pun kasar. Kan? Jadi kita kena ada hikmah lah dalam nak apa? Nak berinteraksi dengan orang ni. Kadang-kadang ada setengah orang tak faham. Okey. Ada setengah orang dia membesar dalam keadaan yang keluarga yang lemah lembut, apa semua cakap, kena dapat sunnah pula dengan dapat sunnah lagi. Dan bila jumpa orang macam ni, kata apa ni puak-puak ni sunnah ke macam ni, cakap kasar-kasar macam ni. Dia kata relax lah, kita memanglah tak sunnah. Tapi kita antara nak biar dia lagi dan juga dia tak dekat dengan kita sunnah, ataupun apa dia kita lemah lembut dengan dia. Kita cuba ubah dia perlahan-lahan. Dan ini berlaku pada Nabi SAW dengan para sahabat. Dan ada yang dah berubah macam Abu Zar Al-Ghifari, Al-Mughirah bin Syu'bah. Semua yang jadi yang gangster-gangster dulu, otak-otak dulu. Dan kalau kita baca Uyainah bin Hasin ni, dia ni bunuh bapak dia sini. Tapi bukan sebab sengaja nak bunuh. Bapak dia ni, Al-Kazarah nama bapak dia. Juga jenis yang kabilah yang kasar juga. Masa dia dah sakit teruk tu, dia tak tahan, dia kata dia suruh anak dia 10 orang bunuh dia. Tak tahan. Jadi pergi ada 10 orang semua tak nak. Aku tak nak bunuh, tak nak. Ya Rasulullah takkanlah. Kata wahai ayah aku, takkanlah kami nak bunuh engkau. Dia kata aku nak uji kamu ni. Siapakah di antara kamu yang paling taat kepada aku? Dan supaya aku mati dalam keadaan aku sedar, aku tahu bahawa ada anak aku yang sangat tak taat kepada aku. Sekarang ni aku nak uji kamu, siapa yang berani? Akhirnya Uyainah bin Hasin yang berani dan dibunuh ayah dia. Itu sebelum masa jahiliah lah. Itu masa jahiliah. Dan kisah Uyainah bin Hasin ni sangat banyak. Kalau nak ceritakan kat sini memang kita takkan sempat baca kitab yang kita berada kat depan kita sekarang. Jadi banyak kisah-kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang kita boleh ambil pengajaran. Jadi Uyainah bin Hasin Al-Fazari menuju Bani Tamim. Bani Tamim. Nanti kita akan cerita pasal Bani Tamim ni. Bani Tamim bukan ta dan mim macam ada seorang ustaz selebriti dia kata kita ni orang Melayu Bani Tamim. Ta tanah, mim Melayu. La haula wala quwwata illa billah. Bani Tamim ni makruf daripada Bani Arab yang kenal nasab keturunannya. Mana mai pula datang daripada ta dengan mim tanah Melayu. Jadi sebab tu nanti akhir zaman nanti yang akan membawa panji-panji yang Imam Mahdi nanti orang Melayu, Islam nanti akan lahir di tanah Melayu. Ini semua ajaran-ajaran sesat daripada ustaz-ustaz selebriti. Itu kita kata barakallahu fiik. Bukanlah semua ustaz selebriti itu sesat nak kata. Tapi bila benda macam ni tak dibetulkan pula tu, dia menyesatkan orang ramai. Jadi Bani Tamim Bani Ma'ruf. Bani Tamim Bani Ma'ruf daripada kabilah Arab
yang besar yang berada di An-Najd. An-Najd. Okey. Shimal Iqlim Najd wal Yamamah, di kawasan Yamamah dekat Arab Saudi, dekat Arab Saudi sekarang. Okey. Dia bertemu dengan keturunan Nabi SAW pada Mudhar lah. Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kan di Bani Tamim ni, di Tamim bin Mur bin Id bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudhar. Ilyas bin Mudhar. Pada Ilyas lah. Pada Ilyas, sorry, afwan. Pada Ilyas, bukan pada Mudhar, pada Ilyas lagi dah. Dia bertemu dengan Nabi SAW bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kan keturunan Nabi SAW tu, kalau siapa yang hafal kan, dia hafal sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim bin Abdul Qasam bin Kilab bin Ka'ab bin Lughai bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudrikah bin Ilyas. Nabi SAW Bani Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Ilyas ni ngam kena dengan Bani Tamim ni, dengan Rasulullah SAW dekat Ilyas. Okey, apa hal pula ni? Pengiriman itu terjadi pada bulan Muharram pada tahun tersebut. Masih awal-awal peristiwa pada tahun 9 Hijriah. Nabi mengutusnya kepada Bani Tamim untuk memerangi mereka yang terdiri di atas 50 kavaleri kuda, macam tentera berkuda lah. Okay, apa hal cerita dia ni? Kat sini dia tak ceritakan dengan detail. Yalah, sebab kita kena ingat Imam Ibn Qayyim dia duduk karang kitab ni dalam atas kenderaan dia je. Atas unta dia, sambil-sambil musafir tu dia karang. Okay. Jadi kita sedarlah kadang-kadang maklumat ni, susunan ni kadang ke belakang ke depan, seperti yang kita akan tengok kejap lagi. Jadi susunan peristiwa dia tu, kronologi peristiwa tu tak berapa nak ngam. Dan ada juga benda yang Imam Ibn Qayyim terlepas lah. Macam kat sini dia tak sebut sebab apa. Antara sebab yang berlaku adalah kerana asalnya Nabi SAW, Nabi hantar seorang sahabat. Nama dia Bishr bin Sufyan Al-Ka'abi, Bani Ka'ab. Bishr bin Sufyan. Okay, kepada Bani Ka'ab untuk ambil zakat. Kita bincang sebelum ni, untuk ambil zakat. Tiba-tiba datang satu kelompok, dihalang pula puak-puak ni. Halla binawahihim Banu Amr bin Jundub bin Al-Ambar At-Tamimiyun. Ada satu keturunan kabilah dalam Bani Tamim ini, iaitu Banu Amr bin Jundub. Dia pergi halang orang bayar zakat. Dia pergi halang tentera bayar zakat ni. Okey. Wa jama'at khuza'atu mawashiha li sadaqah fastakthara dhalika Banu Tamim wa syaharu as-suyuf wa mana'u Bishran min akhdhi sadaqah. Maka dia pun halang untuk ambil sedekah Bani Tamim ni. Jadi Nabi SAW bila kena Bishr pun patah balik lah. Sebab Bishr dia datang bukan dengan pasukan tentera. Dia pun Nabi dia tengok dia Bishr patah balik. Nabi kata man liha ula'il qaum. Nabi kata siapa yang nak pergi bantai Bani Tamim ni? Siapa nak pergi serang Bani Tamim ni? Jadi yang offer seperti biasa Uyainah bin Hasin Al-Fazari. Maka Nabi dia pun pergilah dengan 50 orang tentera ni sebut tadi, tentera berkuda. Dan pasukan ni tak ada pun Muhajirin dan Ansar. Ini satu perkembangan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya yang baru-baru masuk Islam ni semua dah keluar perang lah untuk Nabi SAW. Itu tanda dah makin dah berkembang Islam masa tu. Okey, tak ada padanya Muhajirin dan Ansar. Dan pasukan tu berjalan pada malam hari, bersembunyi di waktu siang. Lalu Uyainah menyergap mereka di tengah padang pasir, di mana mereka sedang menggiring haiwan-haiwan ternak mereka. Pada saat mereka lihat kelompok itu, mereka pun berlarian. Uyainah menawan dari mereka 11 laki-laki, 21 wanita dan 30 anak-anak. 30 orang budak-budak. Dan dibawanya pula ke Madinah dan diletak kat rumah Ramlah binti Al-Harith. Ramlah binti Al-Harith. Lalu dia mengedepankan para pemuka mereka, iaitu Tariq bin Hajib, Zabarqan bin Badr, Qais bin Asim, Al-Aqra bin Habis. Aqra bin Habis akhirnya jadi sahabat. Semua jadi sahabat lepas ni. Qais bin Al-Harith, Nu'aim bin Sa'ad, Amru bin Ahtam, Raba'ah bin Al-Harith. Tak kala mereka melihat para isteri dan anak mereka, mereka pun menangis. Mereka bergegas menempuh Rasulullah SAW. Okay, ini cerita ni Imam Al-Qayyim juga dia dah potong. Okay, bila dah kena tawan tu, mereka pun datanglah
kat sini nampak macam terus je mereka menangis kan. Tak, sebenarnya kisah dia, bila dah lepas Sariyah tu, dah dapat tawan tu, maka datanglah satu kelompok yang besar, satu rombongan besar daripada puak Bani Tamim yang dah kena serang tadi. So apa mereka datang ni? Mereka datang, mereka nak ambil balik lah. Mereka nak minta Rasulullah lepaskan anak-anak mereka. Ini macam sama sebiji macam kes Bani Hawazin, masa perang Hawazin tu. Okey, datang sebab apa? Nak minta lepaskan juga. Macam masa perang Hunain dulu. Ingat tak masa perang Hunain? Mereka minta dilepaskan sebagai anak-anak mereka. Okey. Nah, jadi kat sini sama juga. Mereka pun minta. Okey. Dan rombongan ni datang dengan bilangan yang sangat besar. Bilangan lebih kurang 89 orang. Okey. Sehingga dia datang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah datang masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk nak solat Zuhur. Kat sini dia pendek kan. Kata wahai Rasulullah, mereka berdoa Rasulullah kemudian terus wahai Muhammad, keluarlah menemui kami. Okey, dekat sini berlaku ni. Bila dia datang ke Madinah, dekat sini ini poin dia. Bila datang ke Madinah, Nabi SAW dia tak apa nak layan. Nabi tengah bersiap-siap untuk solat Zuhur. Jadi Nabi lewat kan. Nabi tak keluar terus. Nabi dah siap-siap nak solat Zuhur. Bila dia kena siap-siap nak solat Zuhur, ketika ni lah dia tak sabar. Depa terus pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terjerit kat rumah dekat situ. Dia masuk. Sedangkan Rasulullah masa tu dah nak solat. Dah nak masuk solat, Bilal pun terus solat. Nah, di solat itu wan nasu yantaziruna khuruj, mereka tu fastabdha al-wafdu khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'u babahu. Maka mereka rasa lambat dia terus pergi rumah Rasulullah dan mereka panggil, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, keluarlah. Ini tak ada adab. Wahai Muhammad, keluarlah. Dan dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu turunlah, antara dikatakan oleh ulama tafsir, antara sebab turunnya ayat dalam surah Hujurat tu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ada satu ayat dalam Quran. Kita tengok sikit je, saya nak buka ayat tu. Ada satu ayat dalam surah Hujurat, ayat antara dikatakan antara sebab nuzulnya, nanti kita kena ada dua sebab nuzul ayat ni. Satunya adalah ayat ni. Sekejap nak buka ayat tu. Puan, nak share dekat skrin. Okay, semua tengok dekat skrin. Allah musta'an. Ayat ni. Buka surah Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u. La yarfa'u. Okey. Surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala kata, tengok ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, yang kamu angkat suara kamu melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu menyeringkan suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli, jangan kamu nyaringkan suara dalam percakapan kajahri ba'dikum li ba'din, macam kamu duk bercakap antara satu sama lain. Jadi dengan Rasulullah tak boleh angkat suara. Dengan member bolehlah. Jadi ini antara adab jugalah bila kita dengan orang yang dihormati, dengan guru, dengan mak ayah, dengan syekh. Jangan panggil syekh tu macam panggil member kita. Antahbata a'malukum, nanti amalan kamu akan gugur. Ini untuk Rasulullah lah. Untuk Rasulullah amalan gugur. Untuk syekh taklah gugur amalan dia, tapi kurang adab lah. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, dan keadaan kamu semua tak menyedari dia. Allah Ta'ala kata, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Dan orang-orang yang rendahkan suaranya
ketika dengan Rasulullah, orang itulah Allah Ta'ala telah bersihkan hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka pengampunan Allah Ta'ala dan ganjaran yang azim. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang yang panggil engkau daripada sebalik hujurat. Nampak kasihan ni. Memanggilmu dari luar-luar bilik. Tak ada adab. Aktharuhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru, sambungannya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau mereka sabar tunggu sampai engkau keluar, lakana khairan lahum. Nescaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Maka Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi inilah kisah dia. Ayat ni turun kisah dengan cuma Imam Ibn Qayyim mungkin dia tak sebutlah kan kat sini. Mereka pun dah panggil, wahai Muhammad, keluarlah menemui kami. Turun ayat tadi, kurang adab mereka dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak lampuk mereka tu pun, sebab Rasulullah tahu mereka ni puak-puak yang kasar. Kan sebab Nabi kata apa? Inna ghiladzal qalb, sesungguhnya hati yang keras itu ada puak Bani Mudhar, al-faddani minal Arab, kata Nabi. Pengembala kambing, pengembala unta di kalangan Arab. Was-sakinatu wal wiqar, dan ketenangan dan rileks, tenang dan kelembutan itu ada pada pengembala-pengembala kambing yang berada di Yaman. Maksudnya orang yang daripada Yaman, mereka itu lebih lembut hatinya. Kita tengok memang siapa yang pernah berkawan, kita akan tengok memang orang Yaman dia lebih tenang, lebih lembut sikit perangai dia banding orang-orang Arab yang sebelah-sebelah Khalij ni, kasar cara dia. Kecuali yang berilmu lah, tapi kebanyakan dia macam tu, cakap dia tinggi, suara kasar. Bila dalam satu pengajian hadis Tirmizi tu, bila seorang sahabat tu kan, dia tak pernah cium anak-anak dia 10 orang, tak pernah satu tak pernah cium. Dia kata Syekh Hamid Akram Al-Bukhari kata memang adat orang Arab macam tu. Dia kata dia kata antara tanda kelemahan tu kalau cium anak tu tanda lemah lah, macam tak macho lah kata, macam sifat keperempuanan. Itu masa tu bangsa tersebut. Dia kata kita ni macam serigala. Kalau kamu tak makan, kamu tak makan dia akan makan kamu. Dia kata kamu kena buat zalim kat orang. Kalau kamu tak buat zalim kat orang, orang akan zalimi kamu. Itu kaedah depa dulu. Depa tu kasar. Allahu Akbar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengubah mereka ni jadi satu bangsa yang sangat lemah lembut. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah satu hadis sebut, satu orang daripada puak Bani Tamim lah, dia terpijak kaki Rasulullah. Rasulullah ambil dia punya pemukul unta dan Nabi tolak dengan pemukul unta. Lalu Nabi tolak dengan dia, lalu Nabi rasa bersalah, Nabi panggil dia sekali lagi. Mari sini. Lepas tu lelaki tu dah takut dah. Rasulullah dah panggil aku ni. Rasulullah menganggap aku ni pakai pijak kaki dia. Rasulullah kata, tadi masa kau pijak kaki aku tolak engkau dengan pemukul kuda ni. Dan aku takut nak sakiti hati engkau. Oleh itu ambillah ni 10 ekor kambing ni, hadiah bagi engkau. Itu telah mengubah sifat yang kasar tadi. Ya, walaupun tak semua dah dapat, tapi majoritinya telah berubah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW keluar dan Bilal pun iqamahkan salat. Maka mereka pun ikut Nabi SAW sambil bicara dengan beliau. Mereka pun duduklah. Lalu mereka berhenti bersama mereka. Maksudnya beliau berhenti. Maksudnya berhenti ni bahasa diterjemah bahasa Arab. Berhenti maksudnya waqafa. Maka Nabi pun bersama dengan Rasulullah pun sama dengan mereka. Nabi SAW berlalu dan mengerjakan solat zuhur. Setelah itu beliau SAW terus duduk di teras masjid, maksudnya di pekarangan masjid. Mereka datanglah Utariq bin Hajib, ketua-ketua mereka lah Utariq bin Hajib. Dan kemudian beliau membicarakan khutbah. Rasulullah memerintahkan Thabit bin Qais bin Syammas. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan dalam mereka itu berkenaan dengan orang menyebutkan ni disebut tadi, Imam Al-Qayyim sebut. Jadi maka bermulalah dialog tadi. Setelah turunnya ayat surah, Rasulullah kembali kepada tawanan dan juga anak kecil. Lalu Zabarkan, ketua penyair dari Bani Tamim, mengubah syair untuk membanggakan dirinya. Okay.
Sebenarnya sebelum syair tu Tariq bin Hajib dia berucap dulu, dia buka ucapan. Tariq bin Hajib dia buka ucapan. Dia kata apa? Ini tak ada dalam buku ni. Okay? Ataupun bukan tak ada dalam buku ni. Imam Al-Qayyim dia sebut kemudian. Dia bercampur. Imam Al-Qayyim mungkin wallahu alam susunan dia lain agaknya. Kalau kita tengok bawah sikit. Dia syair panjang ni. Ini cerita. Jadi kita kena lari sikit tajuk. Kita ke depan sikit, lepas kita patah balik. Sebab kalau ikut susunan kronologi dia macam ni. Ibn Ishaq menuturkan delegasi Bani Tamim datang, lalu masuk ke masjid. Mereka menyeru kepada Rasulullah SAW, keluarlah engkau menjumpai kami. Seruan tersebut sampai mengganggu Rasulullah SAW. Maka beliau keluar menemui delegasi tersebut. Mereka tersebut, kami datang untuk mengungguli beliau. Izinkanlah penyair dan orator kami. Beliau bersabda, ya, aku telah mengizinkan orator kalian untuk berkhutbah. Silakanlah beri. Maksudnya, bagi berucap. Lalu Tariq bin Hajib pun dia kata, nampak ni? Alhamdulillahilladzi lahu alaina al-fadlu wal man. Allahu Akbar. Itu kita kata, nampak? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagai para raja penguasa. Inilah yang kita masuk tauhid rububiyah tu. Bukanlah maksudnya orang musyrikin tu ada tauhid. Tapi mereka percaya beriman bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan kami sebagai para raja penguasa. Takkan ada berucap ni secara dusta. Macam setengah didakwa oleh tokoh-tokoh Aswaja. Ada kata sebenarnya orang musyrikin duk kata Allah Ta'ala ciptakan kita, membagi makan kat kita, itu secara dusta sebenarnya. Tak betul tu. Itu menyalahi, berbeza dengan tafsiran para ulama salaf. Dan semenjak kita baca kitab Zadul Ma'ad ni, berapa banyaklah peristiwa yang macam ni. Sampai kadang-kadang orang yang baru masuk kelas ni akan tanya, Ustaz, kenapa mereka memuji Allah Ta'ala pula? Sedangkan mereka kafir. Jadi kita kata mereka ni telah beriman dengan tauhidul rububiyah. Ya Allah, punyalah banyak bukti daripada sejarah. Iaitu mereka percaya Allah Ta'ala mencipta, bagi makan kat mereka, bagi minum mereka, mentadbir urusan mereka. Tapi mereka beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dalilnya? Punyalah banyak. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Punyalah banyak kisah sirah dalam kitab kita ni. Belum lagi ucapan Abu Jahal, belum lagi ucapan Abu Lahab, belum lagi ucapan Umayyah bin Khalaf. Semua min sanadidil musyrikin. Di antara pemimpin-pemimpin musyrikin yang besar-besar. Semua ucapannya hampir macam ni, lebih kurang sama. Dia kata, Alhamdulillahilladzi lahu alaina al-fadlu wal man. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi kami pemberian. Ini terjemahan pun agak kurang. Okeylah, tak apalah. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagai para raja penguasa. Alladzi ja'alana mulukan wa ja'ala lana alaina al-fadlu wal mannu wa huwa ahluh. Kalau apa yang teks yang ada kepada saya ni, dia kata Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, lahu alaina, miliknya, dia telah berikan kepada kami al-fadlu wal man, keutamaan dan juga pemberian yang banyak. Wa huwa ahluh, sedangkan dialah yang layak. Nampak kata orang musyrikin ni, sedangkan dialah yang layak, dialah pemilik pemberian itu tadi. Nampak tu? Allahu Akbar. Boleh letak ni ucapan Tariq bin Hajib ketika dia musyrikin masa ni, belum Islam lagi, sebagai bukti bahawa mereka, iman mereka terhadap rububiyah ni memang betul. Memang apa yang seperti ulama kita sebutkan. Tapi mereka tak ada tauhidul uluhiyah. Oleh itu tauhid mereka tak sah. Bukanlah bila ada tauhid rububiyah mereka telah mentauhidkan Allah. Bukanlah maksudnya mereka dah mengaku bahawa Allah Ta'ala pencipta alam, pemilik alam, mereka telah mentauhidkan Allah. Belum. Tidak sah lagi tauhid mereka. Sehinggalah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ketiga-tiga jenis tauhid yang kita telah jelaskan dalam pengajian-pengajian akidah kita, iaitu tauhidul rububiyah, tauhidul asma' was sifat, tauhid asma' dan sifat, dan tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhidul ibadah. Yang telah menurunkan kepada kami, zat yang telah memberikan kepada kami harta melimpah yang sangat banyak. Nampak? Dengan harta tersebut kami melakukan perbuatan yang ma'ruf. Allahu Akbar. Wa wahaba lana amwalan idhaman naf'alu bihal ma'ruf. Nampak? Mereka pun sangka mereka buat yang ma'ruf. Nampak ayat ni?
Orang musyrikin sangka mereka buat benda yang ma'ruf. Waja'alana a'azza ahli al-masyriq. Jadikan kami ni kelompok yang paling hebat. Yang Bani Tamim, Bani yang kuat masa tu. Di wilayah timur. Dan komiti wa aktsaru adadan, dan bilangan yang paling ramai. Wa aisaruhu uddah, paling ringan pengaturannya. Maksudnya mereka ni tak, mereka ni simple. Faman misluna finnas, jadi siapakah seperti kami? Mereka nak start bangga dengan kabilah mereka. Alasna bi ru'usin nas wa uli fadlihim, bukankah kami para pemuka kaum manusia dan penghulu segala keutamaan mereka? Faman fakharana falya'dud mithla ma adadna, siapakah, silalah dia menghitung semisal yang telah kami hitung. Maksud sebutkanlah kabilah lain yang tak hebat macam kami. Walakin nahya minal ikthar fima u'tina, tapi kami rasa seganlah nak cerita lebih-lebih. Dia kata macam tu. Allahu akbar. Okey. Wa inna nu'rafu bidzalik. Sebenarnya kami telah dikenali dengan perkara tersebut. Aqulu hadza li'an ta'tu bimithli qawlina. Aku katakan ini yang kalian dapat mendatangkan yang semisal perkataan kami. Nak challenge lah, nak challenge para sahabat, challenge Nabi SAW. Ataukah satu perkara lebih utama daripada perkara kami? Atau kamu ada lebih hebat daripada itu? Setelah itu dia pun duduk. Ini pembukaan bicara dia. Start Arab dulu. Mereka ni, ini satu kelebihan Arab. Bila mereka bicara dengan bahasa yang tinggi dan sopan. Bila mereka bicara, sedangkan mereka ni kasar. Tapi bila mereka cakap, mereka nak menzahirkan kehebatan mereka berbicara dalam bahasa Arab. Okey, sebab tu kita ni antara adab itu yang antara sifat Arab yang bagus macam itulah bila kita jumpa orang. Bila kita cakap dengan bahasa yang tinggi bahasanya. Supaya orang sebab tu kita tengok orang Arab masa kami belajar dulu, nak buka ceramah je pun. Nak ceramah biasa tu. Ada satu pensyarah dekat UAE tu. Dia ni ma'ruf, pandai bercakap dengan bahasa Arab yang hebat. Bila nak buka dia kata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dewan yang mulia dan cantik ini sebagai tempat bertemunya para-para. Dia akan bahasa dia tinggi. Jadi walaupun nampak macam orang kata poyo, tapi itu menyebabkan merubah apa dia, sikap orang terhadap majlis. Kalau kita kata Assalamualaikum, okeylah ustaz dah sampai, kita mula je lah. Tak naklah macam tu. Kita buka bicara kita dengan bicara yang hebat. Jadi orang akan respect, orang akan hormat. Ini cara orang Arab hormat majlis pertemuan. Bahkan Uyainah bin Hisn yang kasar tu pun, masa perjanjian, masa perang Khandaq, kita cerita dulu lama dah. Masa berjumpa dengan Nabi, dia berbicara dengan bicara yang tersusun bahasanya, yang tinggi bahasa dia, masya-Allah. Setelah itu pun dia duduk. Rasulullah bersabda kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Siapa Thabit bin Qais bin Syammas ni? Inilah dia khatibu Rasulullah, khatib Rasulullah. Suara dia tinggi. Bahkan dikatakan ayat tadi, janganlah kamu angkat suara Nabi SAW turun pada Thabit bin Qais bin Syammas. Ataupun Thabit bin Qais bin Syammas menyangka ayat tadi turun pada dia. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu ke atas suara Nabi SAW. Jadi Thabit bin Qais ni suara dia tinggi. Sebab dia ni khatibur Rasulullah. Dan selain daripada Abbas kan, kita bincang sebelum ni Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya sebelum Abbas masuk Islam, Thabit bin Qais ni lah yang duduk jadi khatib Rasulullah. Kemudian bila Abbas masuk, Abbas ni suara dia kuat. Boleh dengar berapa kilometer suara dia. Lepas tu Rasulullah bila panggil tentera, Nabi akan suruh Abbas bin Abdul Muttalib. Itu ayah kepada Abdullah bin Abbas. Antaranya khatib Rasulullah Thabit. Jadi Thabit ni dah rasa ayat tu turun dekat dia. Bila dia rasa ayat tadi tu, wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu ke atas Rasulullah SAW, dia pun dah duduk dalam rumah, tak keluar rumah. Dia takut. Dia kata, habislah antah bapa amalukum. Allah Ta'ala telah gugurkan pahala Allah Ta'ala telah gugurkan aku punya pahala aku. Ayat kata apa? Jangan kamu angkat suara kamu, antah bapa amalukum, nanti amalan kamu akan gugur. Dia kata amalan aku dah gugur. Sampai Rasulullah rasa kehilangan. Mana Thabit bin Qais ni? Maka orang kata Thabit bin Qais dah rasa aman. Kalau saya kata tidak, dia termasuk ahli jannah, dia termasuk ahli syurga. Thabit pun keluar. Itulah Thabit bin Qais bin Syammas. Lalu Nabi kata kat Thabit, berdirilah dan berilah jawapan baginya. Ini apa pengajaran kat sini? Iaitu apa dia? Barakallahu fiik.
Itu memang ada setengah orang dia Allah Ta'ala bagi kurniaan, dia pandai berbicara, pandai bercakap dan kuat suara dia. Rasulullah tak boleh buat, Rasulullah boleh buat. Tapi Rasulullah bagi dekat sahabat yang lebih kuat suara dia, yang lebih sedangkan Nabi afsahun nas, Nabi orang yang paling fasih. Bila Nabi bagi dekat Sabit bin Qais, apa jawapan Sabit bin Qais? Masya-Allah, jawapan dia mantap. Alhamdulillah. Baca ni, dengar betul. Baca dan hayati apa yang dia disebutkan. Ini tanda keimanan. Ucapan macam mana daripada kemegahan ataupun kebanggaan kepada kabilah dan kaum telah ditukar kepada kebanggaan kepada agama dan kemuliaan, izzah dengan Allah dan Rasulnya. Lepas dia dah dapat Islam tu dah tak adalah bangga-bangga kaum kami terbaik, kaum kami terhebat pula. Yang mengubah dia ialah agama. Dengar ni tuan-tuan ucapan dia dan kita baca sama-sama. Kata Sabit bin Qais bin Syammas, kebesarannya dia kata apa? Alhamdulillahilladzi samawati wal ardu khalquhu. Segala puji bagi Allah yang langit dan bumi itu adalah ciptaannya. Start dengan apa ni? Rububiyah dulu. Masya-Allah. Qadha fihinna amrahu. Dia telah menetapkan segala ketentuannya pada mereka. Wa wasi'a kursiyuhu ilmuhu. Dan kursinya dan ilmunya seluas kursi, yang telah melapangkan ilmunya seluas kursinya. Ini dalil bahawa kursi Allah dalam ayat kursi itu bukan maksudnya ilmu. Sebahagian ulama tafsir kata kursi itu ialah ilmu. Yang sahih daripada tafsiran salaf ialah kursi itu apa maksudnya? Maudhi'u qadamain, tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat letak kaki. Allah Taala ada kaki, kita beriman dengannya tanpa kita apa dia? Amiruha kama jaa bila takif. Kita beriman dengannya tanpa kita apa dia? Tanpa kita fikirkan macam mana. Jangan fikirkan. Kursi Allah ialah maudhi'un qadamain. Dan luas ni sebab Allah Taala kata apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luaslah kursi Allah langit dan bumi. Kalaulah ilmu Allah seluas langit dan bumi saja, tak betul. Sebab ilmu Allah Taala meliputi lebih daripada apa yang di atas langit. Betul tak? Jadi kalau kata ilmu Allah Taala itu hanya langit dan bumi, wasi'a kan? Tak sahih. Bila kata wasi'a, maksud ilmu Allah tu meliputi. Wasi'a kursiyahu ilmuhu. Nampak? Menjadi ilmunya melapangkan ilmunya seluas kursinya. Tak, salah terjemahan ni. Maksudnya ilmunya telah meluasi, melebih daripada kursinya. Sebab dalam bahasa Arab je, siapa tengok, siapa ada teks bahasa Arab je, wa wasi'a. Tengok bahasa Arab dia, wa wasi'a kursiyahu. Ini jadi maf'ulun bih. Siapa bagi sahabat bahasa Arab lah, siapa tak belajar bahasa Arab, tak apa, dengar je. Ilmuhu jadi fa'il dia. Maksud ilmu Allah Ta'ala tu telah meluasi, wa wasi'a, telah merangkumi kursinya. Telah merangkumi kursinya. Maksud ilmu Allah Ta'ala tu luas tak? Luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, seperti dalam surah Ghafir Allah Ta'ala kata. Iaitu penghitung apa yang angkat arasy Allah Ta'ala tu, kan? Yang angkat arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, dia akan kata Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, engkau telah meliputi setiap segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu kamu. Jadi dalil bahawa ini disebut oleh Syekh Salih As-Sindi dalam syarah dia kepada Al-Wasithiyah. Dia sebut apa? Telah melapangkan ilmunya seluas, bukan seluas, yang kelapangan ilmunya meliputi kursinya. Ini lebih tepat. Kursinya. Allahu Akbar. Jadi dalil bahawa kursi itu bukan ilmu Allah Ta'ala. Ini bantahan kepada siapa? Al-Asy'ariyah. Sebab dia tak nak beriman dengan kursi Allah Ta'ala. Dia tak boleh kata Allah Ta'ala di tempat letak kaki.
Kita kata kita beriman Allah Ta'ala tempat letak kaki. Habis tu Allah Ta'ala ada kaki ya. Tapi kaki tak sama dengan kaki makhluk. Habis cerita. Tak seperti puak-puak Jahmiyah moden ni yang menyesatkan orang. Baca kisah ni. Baca syair ni. Kalaulah ilmunya itu adalah kursinya, katakanlah kita ambil ilmunya seluas kursinya, kita tak ubahlah terjemahan. Takkanlah kalau kursinya itu ilmunya, takkanlah si Qais bin Thabit bin Qais bin Syammas kata ilmunya seluas ilmunya. Takkanlah ilmunya seluas ilmunya. Nampak tak? Jadi kursinya tafsiran salaf ialah mawdhi'ul qadamain, tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Intah. Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala ada kaki. Allah Ta'ala ada tempat letak, ada tempat letak. Macam mana? Allah wa rasuluhu, Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jadi antara bab menasihati, antara bab beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah beriman dengan sifat-sifatnya, apa yang telah khabarkan kepadanya, sebagaimana ini telah beritahu. Alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Hadis ni saja dah bantah mereka. Lepas tu saya kata dengar khutbah ni betul-betul. Walaupun khutbah ni pendek. Dan kalaulah salah ni, katakanlah ilmunya meliputi ilmunya, mestilah Rasulullah dah kata dah, salah tu. Mana boleh ilmunya meliputi ilmunya? Wahai Thabit. Betul tak? Rasulullah takkan biarkan benda yang bersalahan dengan akidah depan mata dia. Nabi dengar, depan mata Nabi diam. Allahu Akbar. Allahu Akbar ala ni'matil Islam wa sunnah. Kemudian cantik lagi. Akidah lagi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala boleh kata apa lagi? Walam yaku syai'in qattun illa min fadlih. Okey. Walam yaku syai'in qattun illa min fadlih. Thumma kana min qudrati an ja'alana muluka. Tidak ada satu pun kecuali berkat keutamaan darinya. Maksudnya tidak ada satu pun. Kata walam yaku syai'in qattu illa min fadlih. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang wujud dapat kebaikan melainkan daripada min fadlihi, daripada pemberian Allah. Ini lebih tepat ni kecuali daripada berkat pemberian darinya. Ini lebih tepatlah. Keutamaan. Dan tidak ada satu pun yang dapat satu kebaikan melainkan berkat pemberian daripada Allah. Dan di antara keutamaan Allah, maksudnya di antara pemberian Allah, al-fadl bukan sekadar maksudnya kelebihan, pemberian juga. Dia kata fadl. Allah Ta'ala menjadikan kami raja-raja dan mengangkat sebaik-baik makhluknya sebagai rasul. Nampak ni kata tadi, diubah daripada kebanggaan, daripada sifat kepuakan qabilah kepada agama. Yang dimuliakan itu Rasulullah. Dan kami jadikan raja-raja, ya. Jadi dah jadi ketua, dah menang dekat Makkah, dah menang dekat Madinah. Itu maksud raja-raja kat sini. Bukan maksudnya raja macam kita faham raja Melayu. Maksudnya jadi kami ni ketua di Madinah. Allah Ta'ala jadikan ketua di Madinah dah. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW ketua di Makkah. Dan kabilah-kabilah Arab semua dah tunduk dengan Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling mulia nasabnya. Afdaluhu hasaban. Wa asdaquhu hadisan, paling baik ucapannya. Wa akramahu nasaban, itu nasab yang paling mulia, paling jujur ucapannya. Wa afdaluhu hasaban, kedudukan yang paling mulia. Fa anzala alaihi kitabah, Allah menurunkan kepadanya sebuah kitab. Nampak kemuliaan itu? Nampak tak? Izzah dia, tengok para sahabat. Kemuliaan itu pertama dia serahkan kepada Allah. Ini tanda iman mereka. Mereka tak nisbahkan kehebatan mereka hanya kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala dulu. Ini dalil iman mereka. Mereka tak ada ghulu dengan Rasulullah SAW. Maksudnya kelebihan yang kami bagi dapat ni adalah kerana Allah SWT bagi. Dan Allah Ta'ala telah memuliakan Rasul kami. Bukannya macam setengah puak sufi yang ghulu pada pemimpin ketua mereka, pada kabilah mereka, pada masyayikh mereka, pada tarikat sufi mereka. Dan kemudian kemuliaan itu adalah pada kitabnya. Fa anzala alaihi kitabah wa tamanahu ala khalqih. Dan Allah telah menjadikan dia jaminan bagi seluruh makhluknya. Ini salah juga terjemahan.
Betulkan terjemahan tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku Zadul Ma'ad. Betulkan terjemahan. Wa'tamanahu ala khalqih. Bukan maksudnya jadikan dia jaminan. Bukan. Maksudnya Allah Ta'ala lalu melantiknya, maksudnya memberi amanah kepadanya ke atas seluruh makhluknya. Ke atas seluruh makhluknya. Maksudnya amanah ni apa? Memberinya amanah kepadanya, itu kepada Nabi untuk menjaga, atau kita buat ayatlah, untuk menjaga seluruh makhluknya. Maksudnya Allah Ta'ala telah beri amanah kepada Nabi dengan kitab ni untuk memberikan keadilan, menjaga. Sebab itulah bila bila datangnya Dhul Khuwaisirah pertikaikan Nabi tu kan, dia kata, Rasulullah, pemberian kamu ni tak adil ya Rasulullah. Bila Rasulullah bagi-bagi harta rampasan perang, bagi-bagi lebih kepada yang nak dilembutkan hati mereka, maka datanglah Dhul Khuwaisirah tak puas hati. Kenapa bagi kurang ya Rasulullah? Kenapa bagi orang ni lebih, bagi orang ni kurang? Ini pemberian yang tak adil. Cuma Nabi jawab apa? Ala ta'manuni. Adakah kamu tak rasa aku ni amanah? Adakah kamu tak rasa aman dengan aku? Mereka tak rasa tenang dengan pemberian aku? Wa ana aminun man fis sama. Itu ayat ni sama dengan apa yang diucapkan oleh Thabit ni. Sedangkan aku ni aminun man fis sama. Aku ni ialah orang yang diberi amanah dari langit. Ini maksud Allah tadi. Wa tamanahu ala khalqih. Allah Ta'ala telah bagi dia amanah. Jadi terjemahan ni menjadikan dia jaminan ni tak betul. Terjemahan yang salah ni, galat. Galatan. Ini kena betulkan ni sebab teruk sangat kesalahan terjemahan ni. Yalah, tapi Ustaz kalau banyak salah terjemahan, Ustaz pasal apa Ustaz pakai buku ni. Tapi sebab kita tak terjemah lagi buku ni. Tak mampu lagi nak terjemah. Okey. Jadi kita betulkan mana yang salah. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada orang yang telah terjemahkan. Tapi ini salah. Dan inilah pilihan Allah dari segenap alam semesta. Wa khiratullah. Dan dia adalah pilihan Allah. Jadi Allah Ta'ala, ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala yang telah mencipta segala sesuatu dan dialah yang telah pilih. Kan? Lepas tu orang musyrikin kata, kenapa kamu tak, ya Allah, kenapa Allah tak hantar Rasul daripada dua kampung yang besar ini? Daripada puak-puak dia orang. Allah Ta'ala kata, itu pilihan Allah. Allahu a'lamu haitsu la yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala lebih tahu untuk siapa diberikan risalahnya. Kemudian dia mengajak seluruh manusia kepada iman kepada Allah. Maka berimanlah kaum muhajirin. Fa'amana bi rasulihi al-muhajiruna min qaumih. Maka berimanlah kaum muhajirin dengan Rasul ini. Wa dhawi rahimih. Dan juga terjemahan ni afwan. Kemudian dia mengajak seluruh manusia agar kepada iman kepada Allah. Maka berimanlah kaum muhajirin. Jadi terjemah ayat dia, maka berimanlah kaum muhajirin kepada Rasulullah. Dari kalangan kaumnya. Dan dari kaum kerabatnya. Ini lebih tepat. Maka berimanlah kaum muhajirin kepada Rasulullah. Dari kaumnya. Maksudnya muhajirin dari kaumnya, maksudnya daripada kaum Rasulullah SAW lah. Iaitu orang Quraisy. Dan dari kaum kerabatnya, iaitu Bani Abdul Muttalib. Wa dhawi rahimih. Okay. Mereka adalah kaum manusia
terbaik kedudukannya dan paling indah wajahnya serta sebaik-baik. Nampak tak? Thabit bin Qais ni nampak tak? Dipuji siapa dulu? Dipuji siapa dulu? Dipuji kaum Muhajirin. Allahu Akbar. Ini kaum pujian kepada kaum Muhajirin. Kita manhaj tadi. Al-Quran, sunnah. Al-Quran, mula puji Allah, tauhid. Kemudian Allah, kemudian Rasulullah SAW. Kemudian kitab, sunnah. Kitab dan sunnah Nabi SAW. Kemudian sahabat. Allahu Akbar. Waktu benar kata Syekh Saleh Sindi. Tidak ada satu hadis pun melainkan padanya ada janibil aqidah. Padanya mesti ada sisi akidah padanya yang kita boleh huraikan. Kemudian kaum manusia yang paling pertama, nampak, yang kemudian mereka adalah kaum manusia terbaik kedudukannya, nampak? Manusia yang terbaik. Manhaj para sahabat itu orang yang terbaik. Dan sebaik-baik manusia dalam tingkah laku, nampak? Para muhajirin, puji muhajirin pula. Lepas tu berpindah, puji kaum Ansar pula. Masya Allah. Kemudian kaum manusia yang paling pertama menyambut dan sambutan Allah ketika Rasulullah mengajak adalah kami. Nampak tak? Disebut Ansar. Nampak tak? Barakallahu fiqh. Barakallahu fiqh. Thabit bin Qais dia tak puji diri dia dulu. Dia tak puji kaum dia dulu. Dia puji orang yang lebih berhak untuk dipuji. Ini yang kata tadi. Sifat ta'asub pada diri dan kabilah tu dah hilang. Dia akan dicerita pasal orang yang lebih layak untuk dipuji. Allahu Akbar. Subhanallah. Mantap. Mantap ni. Syair apa? Khutbah ni. Jadi kita kata syair Hasan bin Thabit. Lagi mantap. Mantap juga. Kamilah Ansarullah. Lepas tu, lepas muhajirin, kamilah Ansar yang sambut para wakil Rasulullah. Kami merangi kaum manusia sehingga mereka beriman. Oh, Masya Allah. Merangi ni maksudnya perangi orang yang menghalang manusia beriman. Inilah hadis Nabi kan. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka harta dan darahnya terjaga, terpelihara. Namun siapa yang melanggar, menentang tauhid, maka kami akan berjihad fi sabilillah melawannya. Sebab buat syirik. Jadi ni macam inilah dakwah Syekh Abdul Wahab dahulu. Ada kaum tu sembah pokok. Syekh Abdul Wahab dah dakwah dengan baik, dah hantar surat, dah hantar apa. Mereka tentang pula. Kemudian datang Muhammad bin Saud, dia hantar surat, dia kata kalau kamu tak tinggalkan perbuatan syirik ini, kami akan serang. Lalu dia pun seranglah. Sebab mereka lakukan perbuatan syirik, sembah pokok, syirik. Mereka telah melakukan perbuatan syirik. Ini tokoh-tokoh yang sesat mentah mana tak datang. Seperti yang Syekh Qadi dan lain-lain. Duk kata Syekh Abdul Wahab ni mengkafirkan orang. Orang tu dah sembah pokok, ya akhi. Wa anta laysa bi akhina. Engkau bukan saudara kami. Okay? Oi, kita kata. Rasulullah SAW kata syirik orang yang sembah pokok. Apa kamu nak biarkan orang sembah pokok? Kalau kita nampak ada orang Islam pergi sembah pokok, minta hajat pada pokok, kita nak halang dia dan dia nak menentang kita balik, kita nak biar aja. Dan kita kata atas nama hikmah. Tidak. Nabi kata apa? Wal yughayyirhu bi yadihi. Maka hendaklah diubah dengan tangannya. Kata Syekh Muhammad bin Saud, Syekh Abdul Wahab, dia tentang. Nampak barang siapa yang melanggar, kami akan terus berjihad fi sabilillah melawan. Macam kisah syirik ni kaum Arab masa zaman tu, bukannya pada zaman Syekh Abdul Wahab tu, bukannya benda yang Syekh Abdul Wahab dia sebut. Imam Syaukani daripada Min San'ani, daripada San'a dekat Yaman tu pun dah karang kitab. Imam Syaukani karang kitab kenaan dengan macam mana orang ketika itu melakukan perbuatan syirik. Tiba-tiba zaman ini ada yang kata, oh, mereka membunuh umat Islam. La ilaha illallah. Peperangan bagi kami adalah sesuatu yang sepele. Sepele ni apa dia? Mana benda yang ringan bagi kami. Wa kana qatluhu alaina yasiran. Perang bagi kami mudah. Oh, katakan ini dah minta ampun. Aqulu qawli hadha. Aku katakan ini. Sebab kita tengok masa Ustaz dia akan akhiri ucapannya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum. Allahu Akbar. Nampak? Nak sampaikan ke orang,
orang tu belum Islam lagi kafir, pertama cerita pasal manhaj Islam yang betul. Subhanallah. Subhanallah. Waktu bila orang kata puak-puak ni asal manhaj, ustaz manhaj, dia kata dia pelekehkan kita. Ini golongan siapa ni? Golongan harakiyin, ikhwaniyin, khawanatil muslimin, bukan ikhwan muslimin, khawanatul muslimin, berkhianat umat Islam. Bila kita pasal manhaj, dia pelekehkan dalam kuliah-kuliah. Dalam status orang, dalam ucapan orang kata, oh, ni puak-puak manhaj. Manhaj clear. Dia ejek kita manhaj clear lah apa semua. Ya akhi, nampak ucapan Sabit bin Qayyim bin Syammas bila bertemu dengan orang kafir mula-mula sekali cerita pasal manhaj. Tauhid dan manhaj. Tabban lak. Celaka kamu wahai khawanatul ummah yang memalingkan umat Islam daripada benda yang lebih penting, tauhid dan manhaj. Dia palingkan kepada masalah politik, masalah lain-lain, masalah pemerintahan ila akhirih. Selanjutnya Ibu Ishaq menyebutkan berdirinya Zabarqan. Ketika itu lepas tu bola Zabarqan, iaitu wakil mereka pula buat syair. Melantunkan syair-syair. Setelah Hasan menyelesaikan ucapannya, Aqra' bin Habis berkata, sungguhnya orang ini memiliki orator yang lebih hebat daripada orator kami. Dan penyair yang lebih indah, gubahan syairnya daripada penyair kami. Perkataan mereka lebih tinggi daripada perkataan kami. Rasulullah SAW kemudian beri mereka hadiah dan beliau membaguskan pemberian kepada beliau. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Apa syairnya? Syairnya barulah kat atas tadi. Seperti kata buku ni, Al-Imam Ibn Qayyim mungkin dia, ayalah, kita sebut tadi kan. Kalau lepas tu, boleh syair panjang-panjang ni, dalam muka surat yang sebelum ni, dia membacakan syair-syairnya. Mari kita tengok sikit lah syairnya. Mungkin alamnya terjemahan ni kurang baik. Maka Zabarqan, nampak tak? Lalu Zabarqan, seorang penyair Balitanya berdiri. Maka kita kata susunan cerita dia sebenarnya berlaku ucapan dulu antara pemimpin mereka tadi. Kemudian barulah berlakunya syair tadi. Ucapan mereka tadi, siapa nama dia? Untariq bin Hajib tadi. Untariq bin Hajib, kemudian barulah ucapan Sabit. Kemudian barulah Zabarqan pun bersyair pula. Dari usia ucapan dah kalah dah. Mari kita lawan syair pula. Lagi ucapan, tengok ucapan dia lagi mantap. Maka Zabarqan pun nak lawan syair pula. Okay, nak lawan syair apa dia? Maka dia pun bacalah syair ni. Zabarqan dia kata, Nahnul kiramu fala hayyun yu'adiluna. Kami adalah kaum dermawan. Tidak ada hidup. Bukan hayyun. Ini salah terjemah. Maka tidak ada qabilah. Hay adalah qabilah. Qabilah tu besar. Bawah dia ada hay. Bawah qabilah ada hay. Ini susunan dia. Ada bangsa, ada qabilah, ada hay, ada bani. Bawah hay ni bawah bani Muttalib. Kau tak silap anak, boleh betulkan balik. Bawah tu barulah bawah dia ada kecil-kecil sampai ke bawah. Qabilah tu maksudnya kalau bawah atasnya kaum, maknanya bangsa Arab lah. Arab katakanlah. Itu qabilah. Macam kita atas Melayu. Lepas tu qabilah, kata kalau qabilah Jawa. Lepas tu ada dalam Jawa tu ada pecahan-pecahan lagi. Jawa sekian. Daripada bawah Jawa tu pecah-pecahan pula. Jadi bani siapa? Anak siapa? Macam itulah juga. Hai. Dalam bahasa Arab ni, hai. Akhirnya perkataan hai ni asalnya satu kelompok manusia, satu kabilah kecil, maknanya bawah kabilah. Dan digunakan dalam bahasa moden, maksudnya merujuk kepada satu macam penempatan lah. Dalam bahasa Arab moden, maksudnya taman. Macam kita taman. Hai apa? Hai Iskan. Macam dalam tempat pengaji dulu dekat Madinah, nama dia Hail Iskan. Hail Iskan. Macam kita Hai Segambut, Hai Kepung, Hai Setapak, Hai, itu Hai. Jadi jangan ingat Hai itu kehidupannya. Jadi tidak ada kabilah. Kita kata kaum, kabilah lah, yang setara dengan kami. Okey. Minnal muluku wa fina tunsabul biya'u. Dari kami muncul para raja dan jual beli diawali dari kami. Ini juga
kurang tepat dekat ni. Okay. Al-bi' maksudnya bukan baik. Bi' ni jamak. Bi'un maksudnya tempat-tempat peribadatan. Maknanya kamilah raja-raja dan kerana kamilah terdirinya tempat-tempat untuk orang beribadat dan juga berjual beli. Maksudnya mereka bangga mereka ada banyak tempat-tempat ibadat, tapi tempat ibadat syirik lah. Maksud tak nama masjid lagi, al-bi'. Jadi kami muncul para raja dan ditegakkan, didirikan istana-istana dan tempat ibadah. Kalau anda salah, betulkan. Tapi bukan jual beli salah ni. Wa nahnu yut'imu indana al-qahtul mut'ima. Boleh juga lah, mungkin Imam Ibn Qayyim dia hafal syair ni terbalik. Okey. Ada setengah tu yang ni datang dulu. Dan betapa banyak mereka yang hidup, kami kalahkan semuanya. Ini betul lah. Okey, dan jadi padang pasir yang luas serta keunggulan kemuliaan yang diikuti. Maksudnya semua orang ikut diorang ni. Dan kami makan ketika di saat pacelik ni, maksudnya saat kemarau, maksudnya kami ada banyak makanan. Kami boleh bagi kat kabilah-kabilah yang join kita orang, yang wala. Yang wali, wala. Wala ni wali. Tak apa, itu cerita lain. Oleh penyiap makanan kami. Berupa potongan daging kambing. Idza lam yu'nasul qaza'u, bila awan tidak berteman. Maksudnya apa dia? Bila tak ada hujan lah. Bila tak ada hujan. Seperti yang engkau lihat kerumunan mereka, fala tarana hayyun nufakhiruhum. Mungkin Ibn Qayyim, saya baca Ibn Qayyim, kita baca Ibn Qayyim ni lah. Ibn Qayyim ni lain sikit syair ni. Oh betul lah. Bima taran nasa ta'tina saratuhum min kulli ardin huwiyan thumma nastani'u. Maksudnya sehingga seperti engkau lihat kerumunan mereka maknanya semua puak-puak lain datang join dia orang. Orang datang kepada kami dan dari setiap negeri bergegas, kemudian kami pun melayaninya. Maksud kami ni kelompok yang hebat lah. Maksudnya Zabarqan nak duk kata Bani Tamim ni Bani yang hebat. Lagi hebat daripada korang. Maksudnya dia cerita kehebatan kaum dia. Sambung lagi. Fananharul kuma ubtan fi arumatina. Kami menyembelih unta besar dan tidak cacat. Maksudnya unta yang cantik-cantik kami sembelih untuk bagi makan. Kami bukan bagi yang lekeh-lekeh. Linnazilina ila ma unzilu syubi'u. Iaitu bagi orang yang singgah pada kaum kami. Maksudnya ada orang singgah pada kabilah kami akan layan. Ini kelebihan orang Arab. Walaupun dalam keadaan dia perkasa, tapi bila tetamu datang, mereka akan bagi terbaik sampai kenyang. Itu budaya tu ada zaman sekarang. Jadi kita tengok kenapa orang Arab kalau bagi makan nampak macam banyak. Oh banyaknya, diorang ni membazir. Tak. Orang yang tak faham, dia tengok nampak Arab ni makan, ya Allah teruknya mereka ni, nampak tu nasi macam gunung. Ya Allah, tengok ni pelahapnya. Jangan bayangkan orang tu je yang makan dekat tempat tu. Lepas dia makan, orang lain ganti pula makanan yang sama. Makanan yang sama tu dia stay. Orang datang sambung makan macam tu je. Bukan macam yang kita sangka. Lepas tu dia cara dia makan nasi lain macam kita makan dengan ni ada kuah-kuah lah sampai basah nasi tu. Tak. Dia hanya, lepas tu Nabi kata bila makan ambil yang terdekat. Kamu tak faham ambil terdekat. Orang Melayu tu tak ngaji sunnah. Dia tak ngaji sunnah tu pandai komen pula dekat Facebook. Dah komen kat Facebook lah, komen salah pula tu. Kan orang Arab dia makan satu dulang. Makanan dia penuh dalam ni. Nasi. Kan nasi ada kambing atas ni semua. Jadi orang tengok, ya Allah pelahapnya. Orang datang, dia makan bahagian ni sikit je. Itu dia belah. Orang lain datang pula, dia makan belah ni sikit. Orang datang makan belah ni sikit. Dia akan ambil bahkan setengah tu dia tak tarik dengan jari pun. Dia ambil macam tu, kemudian dia kepal-kepal tu orang Arab makan, setelah makan dia kepal-kepal dia masuk mulut.
Kita orang Melayu, kita akan selit lah kat kawasan ni, betul tak? Ada kuah lah, apalah kat sini. Tak, dia akan ambil, makan. Lepas tu lah bila ada orang lain ganti, dia tak geli. Makanan sebab tu makanan dia pun kering. Kita letak kuah kari, sambal belacan, duk kacau kat sini, memanglah geli. Lepas tu kita nak kiaskan dengan orang Arab ni. Tengok ni puak-puak ni, pengotor. Kau yang pengotor, tak faham. Lepas tu barakallahu fiqh. Lepas tu orang Arab dia kata ni, dia bagi nasi tu banyak. Jadi bila orang datang, dia ganti. Ustaz Adis tu kat Yaman macam tu juga. Di Yaman lagi lah. Dia kata dia masak, lepas orang lelaki dah makan, orang perempuan akan masuk sambung sampai habis makanan tu. Tak bazir sebenarnya. Tidak membazir sebenarnya. Bahkan inilah barakah. Nabi kata hadis sahih, makanan yang paling banyak disentuh tangan padanya itulah barakah. Orang Melayu ingat tak bazir ke? Pergi tengok dekat kulit kahwin. Dia ambil banyak-banyak nasi, tak habis. Buffet. Tengok buffet. Tengok orang kafir. Kononnya buffet tu. Dia ambil, tak habis. Berapa banyak makanan dibuang ketika buffet. Baik bagi macam ni. Sambung kan. Akhirnya habis. Tak maaf saya sebut sini. Sebab kadang-kadang kita ni tak faham budaya orang. Lepas tu kita nak tuduh dengan budaya, dengan nak kiaskan dengan budaya kita. Lepas tu kita kata orang tak betul. Tengok Arab ni sekarang ni teruk pangai. Kamu yang tak kenal mereka, bukanlah kita nafikan tak ada Arab yang teruk perangai. Ada banyak yang teruk perangai macam kes inilah. Jadi bagi yang singgah, mereka singgah sehingga mereka akan kenyang. Kan? Linnazilina idza ma unzilu syabi'u. Bila mereka turun, mereka kenyang. Fala tarana ila hayyin nufakhiruhum illa istafadu fakanu ra'su yuqtada'u. Tidak ada satu kaum yang yufakhiruna. Yang ini terjemahan yang salah juga. Tiada satu kaum yang nak belagak dengan kami. Okey. Terjemahan macam ni. Maka kau tidak akan mendapatkan satu kaum. Sekali lagi. Seorang yang hidup ni salah. Kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang nak belagak, berbangga ke atas kami. Maksudnya nak lawan kami lah maksudnya. Illa stafadu. Kau ambil faedah ni. Melainkan mereka akan istafad. Fada maksudnya mereka akan dibinasakan. Itu maksudnya. Bukannya mendapat faedah. Sebab dia salah faham. Dia ingat perkataan istafadu tu maksudnya melainkan istafada yastafidu. Sebenarnya dia ambil perkataan fada. Maksud perkataan fada. Okay. Mereka akan merasa. Kat sini juga kata hadharahu fa'adala anhu tashtar ataupun fada. Okey, illa istafadu, melainkan dia akan ataupun mereka akan adalah, mereka akan mengubah, boleh juga mereka akan ubah pendirian mereka ataupun kepala mereka fa wa kakanu ra'sa yuqtafa'u, bukan kepala yang mengangguk, melainkan kepala yang akan dipotong, dipancung. Maksudnya tak ada satu kaum pun yang nak lawan dengan kami, nak belagak atas kami, nak lawan kami, melainkan istafadu, melainkan dia nak minta kita nak binasakan ni, kita akan binasakannya dan kamu akan lihat kepala-kepala yang dipancung. Maka siapa yang dibanggakan ke atas kami? Kata, faman yufakhiruna. Siapa nak lawan dengan kami? Fi dzaka na'rifu. Kami akan tahu. Fayarji'ul qawmu wal akhbaru tustama'u. Maka bagi tahu kami, siapa yang nak belagak ke atas kami, kami akan pergi lawan dia. Inna abaina wala ya'balana ahadun. Ya, betul lah. Belajar bahasa Arab tuan-tuan. Belajar bahasa Arab. Barakallahu fiik. Kesedapan bahasa Arab. Ini sekali lagi, soalnya kami mengabaikan dan tidak ada seorang pun mengabaikan kami. Bolehlah. In abaina.
inna abaina wala ya'ba lana ahadun. Mana kita semua boleh mengabaikan. Maksud kami boleh tolak apa yang permintaan orang, tapi orang tak boleh tolak permintaan kami. Itu maksudnya. Inna kadzalika 'indal fakhri nurtafa'u. Demikianlah kami dengan kemagahan tersebut terangkat. Maksudnya apa dia? Sekali lagi dia pun nak belagak lah, dia pun nak bangga-bangga dengan kaum sekali lagi. Apa jadi? Maka Rasulullah SAW pun panggillah dia. Rasulullah panggil Hasan bin Thabit. Siapa yang pernah ingat sebelum ikut kuliah-kuliah kita sebelum ni, wah Hasan bin Thabit lah penyair Rasulullah SAW. Nabi pernah katakan, Hasan, ya Hasan, uhju Quraisy wa ruhul qudus ma'ak. Wahai Hasan, seranglah kaum Quraisy dengan syair kamu. Sesungguhnya ruhul qudus ma'ak. Ruhul Qudus akan bersama dengan kamu. Tapi masa tak sempat. Dah 11.20. Masa tamat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung syair Hasan ni. Ya, syair Hasan ni paling kurang kena 15 minit untuk kita nak syarahkan. Nak tengok macam mana syair seorang sahabi telah gunakan skill dia untuk bersyair untuk menangkan Islam. Dan cantik syair dia. Para ulama yang datang selepas ni selalu mendendangkan membaca syair-syair Hasan bin Thabit dalam majlis-majlis mereka tentang memuji Rasulullah, memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu taala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-azim rabbal 'arsyil 'azim an yaghfira lana walil muslimin ajma'in. وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويحفظنا من كل سوء والفحشاء والمنكر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.